Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdillah Rasulil amin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa bitamim bil khair wa ba'd. Alhamdulillah, namanya saya ucapkan terima kasih kepada pengurusi majlis, Tuan Ustaz Sirajuddin Abdullah, para guru, para asatizah, para pimpinan masyarakat, ibu ayah, abang-abang, kakak-kakak, para hadirin muslimin dan muslimat yang mengikuti secara langsung pada pagi ini di Zawiyah Nasiriyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan, rahmat, maghfirah kepada kita semua berkat junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah, pada minggu lepas kita dah bicarakan tentang ayat yang ke-23 bagi surah Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala, di mana kita ringkaskan perbincangan yang minggu lepas, Allah taala telah mencabar kepada golongan musyrikin ketika mana mereka berlaku syak pada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan dengan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka syak. Mereka bukan syak pada kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amanahnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kerana mereka mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi syaknya mereka kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan kerana kepribadian baginda Rasul. Kerana mereka mengenal baginda Rasul lebih daripada anak mereka sendiri. Lebih daripada anak. Jadi kalau kita kenal anak kita dengan binnya, tarikh lahirnya, di mana tempat lahirnya, dengan keluarga mana dia tinggal, kaza wa kaza, semua sekali dikenal oleh kita dengan segenap perinci sifatnya, akhlaknya, maka mereka lebih mengenal baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dibandingkan mereka mengenal anak mereka sendiri. Jadi syak mereka bukan pada junjungan besar Nabi kita Muhammad, pada zatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana kesemua mereka mengakui dengan kebenaran tersebut, mengakui dengan ketinggian akhlak baginda Rasul, mengetahui dan juga mengakui tentang ucapan baginda Nabi yang benar sejak sebelum Nabi diutus oleh Allah. Tapi disebabkan kerana ego, disebabkan kerana sombong, disebabkan kerana takut hilangnya pangkat, maka ketika diturunkan oleh Allah wahyu kepada Nabi kita Muhammad, maka mereka mula mencari jalan untuk menuduh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam melakukan penipuan, seolah mereka ayat sendiri dan juga membuat ayat-ayat yang mereka sendiri tahu mereka tidak akan mampu melakukan sedemikian. Karena itu Allah Ta'ala mencabar mereka, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna. Jadi di sini menunjukkan bahawa Nabi SAW menyebut kembali ayat tadi dengan sebutan nazzalna, telah diturunkan oleh Allah kepada kami, ini kepada Nabi SAW, ala abdina, ke atas hamba kami, iaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sedia maklum bahawa sebutan abdun, hamba kepada Nabi Muhammad, ini adalah pujian yang besar daripada Allah kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kalau kamu rasa syak, fa'tu bi suratin min mithli,
maka datangkan satu surah seperti mana yang telah kami turunkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kamu ahli balaghah, kamu adalah orang yang fasih, kamu terkenal dengan kepetahan dalam berbicara dan mengungkapkan syair, maka tulis, buat. Nah, seperti mana yang telah kamu syak tadi, buat seperti mana yang kamu katakan Nabi Muhammad buat, cuba buat. Wad'u syuhada'akum, panggil segala Tuhanmu, panggil segala pembantu, yang akan membantumu dalam melakukan perkara tersebut. Min dunillah, ay min ghairillahi subhanahu wa ta'ala. Dun bermakna ghair, min dunillah, daripada lain Allah, maksudnya min ghairillahi ta'ala, selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala, untuk menolong ia akan kamu perbuat surah itu. In kuntum sadiqin, jika ada kamu itu benar sekaliannya bahawa Muhammad itu mendatang Quran daripada dirinya, bukan daripada Allah, kerana kamu Arab fasih sepertinya juga. Kerana kamu kata kamu fasih dan ma'ruf kamu fasih. Diadakan pertandingan untuk menulis syair dan mengungkapkan ucapan-ucapan yang indah dalam bahasa Arab di Suq Mukas. Kemudian mana yang menang akan digantung syairnya di pintu Kaabah Al-Musharrafah. Yang ini perkara yang sentiasa dilakukan oleh golongan musyrikin pada zaman jahiliyah, yang mereka terkenal dengan ahli bahasa. Lepas tu bila Nabi sebut dalam hadis, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq, aku diutuskan oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Maknanya golongan musyrikin Makkah Al-Mukarramah telah ada akhlak yang mulia, cuma disempurnakan, ditunjukkan lagi jalannya oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu Sayyidatuna Hindun radhiyallahu taala anha, beliau pernah bertanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mana turunnya ayat ataupun cerita berkenaan dengan golongan ahrar, orang-orang yang merdeka dan berzina. Kemudian Sayyidina Hindun tanya kepada Sayyidina Rasul, adakah di kalangan yang merdeka ni berzina? Maksudnya soalan tadi ditanya oleh beliau bermaksud itu bukan akhlaknya Arab pada zaman jahiliah sekalipun, bukan akhlaknya mereka berzina dengan yang merdeka. Mana yang selalu berzina, yang jadi penzina biasanya adalah golongan hamba. Jadi lelaki yang merdeka berzina dengan hamba, iaitu biasa berlaku pada zaman tersebut. Tapi yang merdeka dengan yang merdeka di kalangan lelaki perempuan, yang ni gharibul wuqu', nadirul wuqu', maksudnya benda ni benda yang jarang berlaku, benda yang pelik. Sebab tu dia tanya, Sayyidina Hindun tanya, adakah di kalangan ahrar merdeka berzina? Jadi pelik soalan. Maksudnya tak berlaku zaman tu. Zaman Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam, hatta zaman jahiliyah, tidak berlaku perzinaan dengan yang merdeka. Zaman lah tak ada hamba, dan perzinaan berleluasa. Maksud zaman lebih teruk daripada jahiliyah. Sebab zaman jahiliyah tak berlaku benda tu. Yang berlaku di kalangan hamba. Hamba berzina, ya. Bukan kita kata tak berlaku, maksudnya tidak berlaku langsung. Tak berlaku tapi nadirul wuqu', jarang berlaku. Lepas tu ditanya soalan tadi oleh Sayyidatina Hindun kepada Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi maknanya mereka ni orang yang jaga akhlaknya, jaga peribadi mereka, jaga kedudukan mereka. Mereka ni bukan orang Arab Badui, bukan Arab Gasar dalam bahasa Melayu kita, bukan Arab yang duduk di kampung yang tidak bertamadun. Tak, mereka ni orang-orang yang mulia, orang yang terhormat, punya kedudukan. Delegasi-delegasi daripada negara-negara dihantar untuk bertemu dengan mereka. Maksudnya mereka ni negara yang hebat, cuma ummi. Tidak ada sebelum mereka ini ketamadunan seperti Greek, seperti Iran di Parsi dan seumpamanya. Tidak ada kitab yang khusus diturunkan pada mereka seperti di India yang berpegang dengan ajaran daripada kitab Veda dan seumpamanya. Manakala di Greek
seperti mana kitab-kitab yang ditulis oleh pemuka-pemuka, pemikir-pemikir mereka, yang menulis tentang contoh seperti Plato, Aristotle dan seumpamanya. Mereka ini hidup pada zaman yang penuh dengan ketamadunan. Nah, kalau Rasulullah SAW diutuskan pada kaum ummi, tapi jangan kita gambarkan Arab seperti kaum yang tidak bertamadun, makan orang, pelik, pakai cawat. Dah, mereka orang yang segak, orang yang bertamadun, orang yang punya harga diri yang hebat. Lepas tu mereka punya nak jaga harga diri mereka sampai bunuh anak perempuan. Bagi mereka ni sial, sampai canggah dengan fitrah. Jadi perkara-perkara jadi berlaku, maka Rasulullah SAW diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala liutammima makarimal akhlaq. Dan kalau kita baca dalam fiqh sirah karangan al-Imam Syahid Muhammad Said Ramadan Al-Buti, kita akan lihat mukaddimah beliau tentang hikmah kenapa Rasulullah diutuskan di bumi Mekah Al-Mukarramah, di Hijaz maksudnya, bukan di Greek, bukan di negeri Greek, ataupun bukan di kawasan yang ditinggal oleh kawasan Rom, dan Nabi tidak diutuskan pada kaum di Parsi. Jadi hikmah tadi hikmah balighah yang luar biasa yang telah disebutkan oleh Al-Allamah Syekhuna Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti rahimahullahu ta'ala. Saya pernah bertemu beliau sekali di Mesir ketika datang ke Ma'arib, ke pameran kitab antarabangsa di Azhar di Mesir, antara pameran kitab yang terbesar di dunia. Jadi dia datang dan kemudian dia duduk di maktabah Darul Fiqh, dan ramailah orang waktu tu. Alhamdulillah saya sempat salam dengan beliau dan kemudian bagi kitab karangan beliau, iaitu Al-Hikam, yang beliau syarahkan lebih kurang 4 jilid cetakan baru, 5 jilid kita cetakan yang lama, dan dia sign kitab tu. Sign kitab maksudnya ni sebagai munawalah lah. Dia pindahkan balik kitab tadi kepada saya, maknanya ni ijazah dalam bentuk munawalah, maksudnya dengan pemberian kitab. Jadi bila dia sign tu, tapi sayang kitab tadi, hak sign tu ada orang ambil dan sampai tak lagi. Ambil pula bahagian sign tu, hak jilid yang sign tu, hak sign Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti tu, hak tu yang dia ambil sampai tak lagi. Saya pun malah nak tanya. Baik. Jadi Allahumma salli ala sayyidina, kitab tu kena dibaca. Kitab fiqh sirah karangan Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti ni kena dibaca, kerana kitab tadi faedahnya masya-Allah. Baik. Jadi ni antara cabaran yang telah Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada golongan musyrikin. Dan kemudian Allah Taala sambung, fa illam taf'al. Ni yang hari ini kita punya pengajian. Fa illam taf'alu, maka jika tiada boleh kamu perbuat sekarang ini, walan taf'alu, dan tiada boleh kamu perbuat ke hadapan juga, fattaqun nara, maka hendaklah kamu takut akan neraka dengan beriman dengan Allah dan bahawa Quran kalamullah, bukan kalam manusia, allati waquduhan nas wal hijarah, yang menyalanya akan dia manusia kafir dan batu berhala, yakni setengah hangat, setengah hangat ataupun sangat hangat ni maksudnya. Setengah hangat kan, dalam kitab lama tulis apa? Setengah batu berhala, yakni setengah hangat, bukan seperti api dunia dinyala dengan kayu. Uiddat lil kafirin, disediakan dia bagi sekalian orang kafir, dia azab padanya. Baik, perkataan fa illam taf'alu, maka jika tiada boleh kamu perbuat sekarang ini, iaitu apa? Iaitu kamu tidak mampu membuat satu surah yang dapat menandingi Al-Quranul Karim. Ini kamu tak akan mampu buat. Fa illam taf'alu, jadi berkait dengan ayat sebelum ni. Dan ketidakmampuan golongan musyrikin tersebut bukan hanya pada waktu sekarang saja. Bila disebut
kamu perbuat pada sekarang ini. Fa in lam taf'al. Kita sedia maklum bahawa lam dalam bahasa Arab masuk kepada fi'il mudhari'. Nah, lam taf'alu. Nah, jadi taf'alu fi'lun mudhari'. Fi'il mudhari' dengan makna sekarang. Ya. Ataupun dengan makna akan datang. Taf'alu. Contoh kalau orang sebut aktubu, saya menulis. Bila menulis? Sekarang maksudnya. Aktubu. Kalau dia guna sa'aktubu, maksudnya akan saya tulis selepas ini. Saufa aktubu, selepas ini lama sikit. Dia guna ada bahasa Arab, dia ada perkataan-perkataan ataupun tanda-tanda yang memberikan maksud untuk kita faham maksud dia bila. Kerana dipaham dengan fi'il, perbuatan, dia ada hadas dan dia ada zaman. Iaitu dia ada peristiwa tadi berlaku dan kemudian dia ada waktu. Contoh bila sebut aktubu, saya menulis, saya sedang menulis, dipaham daripada aktubu apa dia? Berlakunya peristiwa al-kitabah. Ya, hadasul kitabah. Penulisan tadi berlaku. Yang kedua, dia ada waktu. Bila berlaku penulisan tersebut, maka bila ditengok dengan sirahnya fi'il amar, fi'il mudhari', dengan makna apa? Sekarang. Maksudnya. Jadi kalau kataba, maka berlaku hadas. Ada perbuatan ataupun peristiwa al-kitabah, penulisan tadi berlaku. Bila berlaku? Kataba. Yani makna al-mudhi. Yani barang yang telah berlaku. Yani telah ditulis. Nah, macam tu. Dia akan ada telah. Kalau disebut uktub, uktub pula jadi panggil fi'il amar. Fi'il amar pun dia sebab dia fi'il, maka dia ada hadas. Hadas apa dia? Peristiwa yang berlaku tadi. Dan kemudian berlaku pada waktu bila? Pada waktu ba'dal amr. Yani selepas perbuatan tadi disuruh. Contoh kita kata uktub. Bila disuruh uktub? Selepas perkataan uktub tadi disebut. Maksud, kalau Tok Guru sebut kepada anak murid uktub. Uktub maksudnya apa? Selepas disebut oleh tuan tadi, apa tu, syekh tadi, maka barulah murid tadi menulis. Kenapa? Karena perbuatan suruhan menulis tadi berlaku setelah suruhan tadi dilakukan. Contoh orang tabik, isqinil ma, bagi saya air. Maka perbuatan bagi saya air tadi bukan ada waktu tu. Tak, selepas disebut, maka orang akan pergi ambil air pada waktu tu. Maka berlaku perbuatan suruhan tadi setelah mana suruhan tadi berlaku. Jadi dalam bahasa Arab ada 3 fi'il, 3 perbuatan. Ada fi'il amar, ada fi'il mudhari', ada fi'il madhi. Sekarang ni diguna fi'il mudhari'. Fa in lam taf'alu, maka jika tiada boleh kamu perbuat sekarang ini. Dan sekarang ini saja kan dengan sebab maksud taf'alu ada lam. Lam kalau masuk pada fi'il mudhari', maka maknanya akan jadi yang qalib ilal mudhi. Dia akan kembali kepada yang dulu. Maksudnya sekarang pun tak boleh, dulu pun tak boleh. Itu maksudnya. Faham? Jadi ketidakmampuan golongan musyrikin tersebut bukan hanya pada waktu sekarang tetapi pada masa lalu dan selainnya juga tidak akan mampu melakukan sedemikian. Itu penting kena tahu bahasa Arab. Kalau kita tahu bahasa Arab, maka kita akan dapat faham makna dengan baik. Walan taf'alu, dan tiada boleh kamu perbuat kehadapan juga. Dan ini merupakan jumlah mu'taridah, kata para mufassirin. Jumlah mu'taridah di antara syarat fa in lam taf'alu dengan jaza. Walan taf'alu. Jadi jumlah mu'taridah ni apa maknanya? Dan ianya didatangkan sebagai penguat terhadap lemahnya golongan musyrikin. Jadi fa in lam taf'alu wa lan taf'alu. Jadi jumlah ni datang untuk apa? Untuk menolak untuk menolak apa yang ataupun untuk menjelaskan dengan maksud ketidakmampuan dan lemahnya golongan musyrikin dan juga seluruh kelompok yang bersama dengan mereka daripada melakukan sesuatu yang bertentangan dengan Al-Quran dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
dan ini juga merupakan mukjizat yang agung bahawa Quran telah memaklumkan tentang ketidakmampuan musyrikin dan juga siapa sahaja membuat ayat seperti mana Al-Quran Al-Karim. Maulana Syekh Ali Jumaah hafizahullah taala pernah cerita dalam kitab beliau Waqala al-Imam tentang sebahagian di kalangan udaba, orang-orang yang cerdik pandai dalam bahasa Arab, nak cuba menulis seperti mana Al-Quranul Karim. Akhirnya tak mampu. Terpaksa mereka gunakan nasakhil Quran. Guna juga dengan lebih kurang macam Quran sebut. Jadi macam fa illam taf'alu wa lan taf'alu. Mereka terpaksa guna ayat tu balik. Tak, Allah Ta'ala kata buat ayat lain. Buat ayat sendiri. Kalau kamu mampu, tak boleh mampu juga. Dia akan guna juga seperti mana Al-Quran. Seperti nasakh ataupun seperti yang telah disebutkan ayatnya oleh Allah Ta'ala, dia akan guna ayat tu balik buat masuk dalam ayat dia. Faham? Sebab tu kalau wajah semua pernah dengar Quran daripada nama apa Pak Long tu? Musailimah Al-Kazzab. Musailimah. Dah dengar surah dia? Dia tengok surah Musailimah. Musailimah dia punya jangan baca Musailimah. Baca Musailimah. Ramai orang kadang silap baca. Dia nak cerita pasal Musailimah Al-Kazzab, dia pula jadi kazzab juga. Dia habis silap baca nama. Telah berkata Musailimah Al-Kazzab, la anta kazzab. Hang yang penipu sebenarnya. Nama baca tak betul. Musailimah bukan Musailamah. Jangan ubah nama anak pula lagi. Dia tak sedap pula nama tu. Ubah nama Musailimah seorang. Tambah belakang sikit kazzab sekali. Jadi Musailimah ni dia pernah jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah jumpa dengan Nabi. Dan dia tengok Nabi dihormati, dimuliakan. Orang cium tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cium tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam ni benda yang makruf dalam agama. Jadi Wahabi je buat pelik. Saya tengok satu video, seorang Wahabi ni ajak anak-anak murid dia, cara macam mana nak salam dengan orang. Dia kata, macam mana cara salam yang betul, mengikut sunnah, kata dia. Mengikut sunnah ni. Dia pun panggil seorang anak murid dia main depan, dia pun berdiri, salam macam ni je. Mai Ilham. Ilham tu, Ilham kena betul kamera. Mai Alif. Mai depan ni Alif. Ni. Kamera. Sini. Dia orang tak tengok je lah. Itu. Mai salam. Dah, jangan macam tu. Ni hak Wahabi punya ni. Diri tegak. Salam. Dah diri tegak. Gitu. Bagi dia kena macam tu. Tangan macam ni. Kalau berdiri macam ni lah. Dia ni. Putus lagi. Apa? Ni kan macam ni, duduk baik. Jangan tunduk gitu. Dia kena. Dia tak macam ni baru saya salam. Saya tengok tu tabah lah. Belum pula. Lepas tu dia ajak pula. Baik. Dia kata ni tunduk rokok. Dia kata tunduk rokok ni hanya kepada Allah. Sujud ni kena kepada Allah Ta'ala saja. Okey. Dia ingat tak apalah. Itu pun dah bodoh dah tu. Lepas tu dia tambah lagi. Dia kata saya terfikir, dia kata, macam mana cara dia kalau kita nak hormat ke orang tadi? Ya, kalau nak cium tangan dia kata sebagai tanda hormat. So dia setuju. Dia setuju cium tangan hormat. Dia setuju takbirul yad, mencium tangan guru, mencium tangan orang tua, cium tangan ibu ayah kita. Ini tanda hormat seorang anak kepada ayah dia. Katakan kita nak salam dengan ayah kita macam tu. Pak mentua kita salam macam tu. Mak mentua salam macam tu ya.
Isteri salam dengan suami, macam tu. Isteri tegak, tegak badan, laki pun tegak. Macam tu. Dia kata boleh cium tangan dia dalam masalah. Tapi saya terfikir, dia kata, cara dia yang terbaik untuk dia. Dia pula terfikir, hang kata nak ikut sunnah. Kata ikut sunnah, buat main sunnah Rasulullah, jangan duk fikir ikut suka hang. Dia pula, saya terfikir. Saya pula terfikir. Bodohnya Wahabi ni. Kata, ya Allah, hang nak fikir apa lagi? Dia pula lagi dia kena ada satu cara, dia kata yang terbaik untuk nak salam ni. Cara dia macam mana? Cara dia macam ni. Alik bagi Alik. Sekali lagi Alik. Cara dia, tak, jangan tunduk macam tu. Jangan tunduk, dia kata. Cara dia, angkat tangan macam ni. Angkat tangan, jangan tunduk, angkat tangan, baru cium. Jangan tunduk, dia kata. Apa ni? Kebodohan apa ni? Awak kalau seorang tadi tunduk, rendahkan kepala dia di depan guru dia, merendahkan badan dia di depan syekhnya, di depan ayahnya, di depan ibunya, bermaksud dia menyembah ayah dia. Macam mana tu? Mujarab tunduk saja terus jadi menyembah. Sekadar tunduk saja terus jadi menyembah. Oh, ajaib betul. Ajaib. Jadi kita kata tu apa ni, kita kalau seorang saja tak erti, kita seorang je bodoh, tak apa. Pasal kita ajak kebodohan kepada umat. Ajak pula. Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu ketika bertemu dengan Sayyidina Ubay ibn Ka'ab. Beliau, Sayyidina Ka'ab lama tak jumpa Sayyidina Umar. Mai jumpa Sayyidina Umar. Ada hadis dan hadis ni sahih. Bila jumpa dengan Sayyidina Umar, minta maaf, Sayyidina Ubay waktu tu di Syam. Sayyidina Umar datang ke Syam. Bila datang, Sayyidina Umar datang temu dengan Sayyidina Ubay. Sayyidina Ubay adalah sahabat yang agung, yang Nabi SAW pernah tanya kepada Sayyidina Ubay, wahai Ubay, ayat apa yang paling afdal dalam Al-Quran? Sayyidina Ubay kata, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul lebih mengetahui. Tak, sebelum Nabi tanya tu, Nabi kata, wahai Ubay, Allah yuqri'uka salam. Allah sampaikan salam kepada kamu. Tu dia. Kalau kita sultan kain salam pun Allah. Apalah? Sampai surat pada sultan kain salam. Tulis itu ya, sultan signnya. Assalamualaikum. Lepas tu sign sultan, dia cop sultan. Kita buat apa tu? Gantung surat tu. Sayanglah. Kalau bakak tu, kalau kata anak pergi main koyak pula tu, Allah boleh bercerai tau. Cerai dengan anak kan. Boleh berkelahi tu. Kalau kata pergi buat benda tak kena surat yang dia dapat tu. Tamam. Ni dengan Allah. Allah kata salam. Sayyidina Ubay menangis. Menangis sungguh-sungguh. Dia kata, Allah sebut nama saya ya Rasulullah. Allah sebut nama saya ni yang hina ni. Ya Allah sebut nama kamu. Allah sebut Ubay. Sampaikan salam kepada Ubay. Sampai tahu tu. Maksud ada di kalangan hamba Allah Ta'ala yang diberikan salamnya oleh Allah kepada mereka. Sayyidatina Khadijah antaranya. Sebab tu kita selepas mayang kita baca apa? Allahumma antas salam wa minkas salam. Tu baca, kenapa baca tu? Tu siapa yang baca mula-mula tu? Sayyidatina Khadijah. Wirid kita baca lepas mayang tu jangan tinggal. Tu wirid Sayyidatina Khadijah. Sayyidatina Khadijah waktu ketika hantar makanan kepada Nabi SAW di Gua Hira, Nabi SAW kata, wahai Khadijah, Allah sampai salam kepada kamu. Bila sebut yang tu, terus dia sebut apa? Menangis Sayyidina Khadijah. Allahumma antas salam wa minkas salam. Tengok sebut yang tu terus perkataan tadi. Jadi kita baca tu selepas solat. Tamam. Jadi Sayyidina Ubay bila dengar yang tu, Sayyidina Ubay pun kata, Sayyidina Rasul tanya, wahai Ubay, apa ayat yang paling terbaik dalam Quran? Sayyidina Ubay kata, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul lebih mengetahui. Nabi kata, tak. Apa ayat yang terbaik dalam Quran? Nabi tahu, Sayyidina Ubay tahu. Kalau ada di kalangan hamba Allah Ta'ala yang diberi oleh Allah asrar, rahsia, dia boleh tahu ayat mana yang terbaik. Maka Sayyidina Ubay kata, ditanya kali kedua, dia jawab lagi, Allah wa rasuluhu a'lam. Tanya kali ketiga, maka Sayyidina Ubay pun jawab. Hadis dalam Sahih Bukhari. Maka Sayyidina Ubay menjawab, kata, ayatul kursi. Ayat kursi adalah ayat yang terbaik. Kerana dalam ayat kursi terkandung tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum ila akhiril ayat.
Jadi bila disebut oleh Sayyidina Ubay macam tu, maka Nabi kata apa? Benar kamu wahai Ubay. Sayyidina Ubay ni bukan orang biasa. Orang yang Allah sampai salam kepada dia. Maksudnya ni orang yang luar biasa. Nah, bila Sayyidina Umar jumpa dengan beliau di Syam, apa Sayyidina Umar buat? Sayyidina Umar nak cium tangan dia. Dia tarik. Dia cium tangan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar tarik. Sayyidina Umar cium kaki dia. Dia tarik. Dia cium kaki Sayyidina Umar. Sayyidina Umar tarik. Baik, apa makna dia? Ada hadis cerita berkenaan dengan Sayyidina Umar cium kaki Sayyidina Ubay. Sayyidina Ubay cium kaki Sayyidina Umar. Bukan cium tangan, cium kaki. Tuan pernah cium kaki ibu? Ni bukan cerita Mak Saleh, bukan cerita Hindustan. Hindustan dia turun, tekan tangan, pegang kaki ibu dia, dia akan cium. Tak boleh. Cium kaki ibu tu boleh. Sujud pada ayah mak, kan sujud pada mak. Cium kaki mak, apa masalah? Tanda hormat kita kepada mak kita. Cium kaki mak kita, bukan cium tangan je. Kalau boleh cium kaki ayah, cium kaki ayah. Tamam. Tiba mai orang yang tak erti ni, dia ajak umat macam tu. Cium tangan pun nak kena diri tegak. Macam tu salam. Dengan orang tua-tua pun macam tu. Dengan siapa pun macam tu. Ni sombong orang. Orang yang tak ada jiwa, tak ada fitrah. Rosak fitrah. Tu nak ajak orang. Sebab tu mereka membawa kebodohan kepada umat. Mereka membawa kebodohan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lambat-lambat hadis berkenaan dengan takbilul yad, berkenaan dengan cium tangan dan sebagainya, yang kita heran. Dan cium tangan bukan mesti seorang guru tadi dia saja anak murid nak ambil berkat dia. Tak, kadang cium tangan tadi, kadang sebahagian guru membenarkan muridnya mencium tangan, sebahagian guru dia pun cium tangan anak murid. Jadi kita nak kata macam mana? Kita kata tok guru yang cium tangan anak murid ni lah baru tawaduk. Tok guru yang anak murid dia cium tangan dia, maka yang ni tak tawaduk lagi lah. Tak gitu. Ada seorang tua, syekh tua dah, hadir ke majlis guru saya Maulana Syekh Abdul Rahim Jad rahimahullah ta'ala, meninggal dah. Syekh Abdul Rahim Jad, ulama besar Al-Azhar Al-Syarif. Beliau mazhabnya Maliki. Jadi dia pernah cerita, katanya waktu dia kecil, umur dia 11 tahun, ayah dia dah bagi khutbah Jumaat. Dia waktu kecil lagi dah sakan lah. Ayah dia pun alim besar Maliki, mazhab Maliki di Riyadh, di kampung dekat Sa'id, lebih kurang 1000 km daripada Kahirah. Jadi lepas dia khutbah Jumaat, ada seorang tua ni mai tarik tangan dia, nak cium tangan dia. Dia tarik tangan, tak bagi. Umur dia 11 tahun. Yang cium ni orang umur dah 70 tahun. Nak cium tangan dia, tarik tangan, tak bagi. Orang tua ni tarik lagi tangan dia, tarik lagi, tak bagi. 3 kali tarik, orang tua ni teriak, keluar air mata dah, teriak. Sebab nak cium tangan dia, dia tak bagi. Dia tengok ke ayah dia. Ayah dia pun bagi isyarat, bagi cium. Orang Arab Mesir, isyarat dia kalau dia nak bagi tu, bagi dia tu. Kalau pernah tengok masyayikh buat itu, bagi tu, terus dia pun suruh tak bagi. Orang tua tu pun cium tangan dia. Lepas tu dia pergi jumpa ayah. Dia kata, ayah, kenapa suruh orang tua tu cium tangan saya? Kata, saya cium tangan orang tua tu, kalau saya tak ada berkat apa, kata dia. Maka kata ayah dia, kamu tak tahu, wahai anak, berkatnya di mana? Di tangan kamu kah? Di mulut dia kah? Faham tak? Berkat mana satu kamu tak tahu? Di tangan kamu kah? Di mulut dia kah? Jadi kamu pun kena berniat mengambil berkat daripada mulutnya dia. Ini mulut orang yang tawaduk. Cium tangan tok guru, cium tangan orang yang soleh. Karena tu disuruh dalam syarak untuk kita memuliakan mereka. Dan guru pula ketika mana dibenarkan untuk membenarkan murid dia untuk cium tangan tadi, bukan bermaksud tangan dia tu yang berkat, tak. Dia mengharapkan barakah daripada murid dia pula. Saya pernah nak cium tangan guru saya, Syekh Amru Wardani, di Masjid Al-Azhar Al-Syarif. Waktu ketika nak cium, dia tarik tangan. Tarik tangan ya, sebagai syekh macam tu. Nak cium tangan dalam Masjid Azhar ni. Dia nak cium tangan dia, tarik. Lepas tu salam lagi. Salam kali kedua, dah salam pertama tadi, bila nak cium tu dia tak ada nak salam.
hujung jari ya. Salah-salah cium jari, saya nak tarik tu, Syekh. Saya tarik tangan. Nak cium lagi, saya tarik dia. Syekh Ali Majid Fatwa, Ustaz. Nak cium kali ketiga, arju. Dia kata, arju kan. Saya harap semua, jangan cium tangan saya, kata dia. Itu saya kata kat Syekh, Maulana, al-adab muqaddam ala littiba'. Nah, adab lebih dahulu daripada ikut arahan. Syekh arah saya jangan cium. Saya nak beradab. Al-adab, dia punya kaedah dia ada, al-adab muqaddam ala littiba'. Adab lebih dahulu daripada ikut arahan. Syekh bagi arahan, tapi adab lebih dahulu. Mana saya nak buat? Syekh terus bagi tangan. Ha, cium. Cium tangan. Al-adab muqaddam ala littiba'. Kaedah ambil pada mana? Daripada perbuatan Sayyidina Ali dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu Sayyidina Ali diarahkan oleh Nabi untuk padam nama Nabi ketika peristiwa Hudaibiyah, perjanjian antara Nabi dengan Quraisy yang dihantar Sayyidina Suhail waktu itu. Suhail masih kafir pada waktu tersebut. Beliau datang dan kemudian bila nak letakkan perjanjian tadi ditulis min Muhammad Rasulillah ila qaidil Quraisy, daripada Muhammad Rasulillah kepada qaidil Quraisy, kepada para pemimpin Quraisy. Maka Nabi Suhail kata, ni apa dia Rasulillah? Padam Rasulillah. Kalau kalau kami akui kamu Rasulillah, tak berlaku perang di antara kita, kata dia. Pertentangan antara kita ni kerana tak percaya yang ni tadi. Padam yang ni, kata dia. Wah, kalau kita no. Macam mana perasaan waktu tu? Sayyidina Ali tukang tulis. Nah, dan bila Nabi SAW dengar perkataan daripada Suhail macam tu, terus Nabi kata apa? Wahai Ali, padam Rasulullah tu. Tulis min Muhammad ibni Abdullah. Daripada Muhammad anaknya Abdullah kepada pemimpin Quraisy. Nabi punya tawaduk sampai tahu tu. Walaupun Nabi Rasulullah. Patutnya kalau Nabi nak bekerah waktu tu, kamu boleh nak nafikan pula waktu tu. Tak, Nabi tawaduk. Nabi kata, wahai Ali, padam Rasulullah. Tulis Muhammad ibni Abdullah. Sebenarnya tak pernah. Sebenarnya buat tak tahu. Tak. Sekali-kali tidak akan saya buat macam tu Rasulullah. Tengok. Ni Nabi arahkan. Nabi kata, wahai Ali, padam. Padam tu apa dia? Arahan tu. Tapi Sayyidina Ali tak buat. Maka ulama keluar kaedah daripada perbuatan Sayyidina Ali ni apa dia? Al-adab muqaddam ala littiba'. Adab lebih dahulu daripada ikut arahan. Karena waktu ni Sayyidina Ali mendahulukan adab. Adab lebih dulu daripada mengikut arahan pada ketika itu. Jadi, saya beradab dengan Rasulullah. Saya tak akan padam nama Rasulullah. Rasulullah saya tak akan padam. Maka Nabi faham dengan perbuatan Sayyidina Ali dan Nabi tak marah. Nabi tak kata, kan aku arah tu wahai Ali. Kan arahan Nabi jangan dibangkang. Buat saja apa yang aku suruh. Tak. Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam tak marah Sayyidina Ali, malah Sayyidina Rasul tanya pula pada Sayyidina Ali, mana Rasulullah tu? Maka Sayyidina Ali tunjuk di mana tempat ditulisnya Rasulullah. Nabi ambil pemadam dan Nabi sendiri yang padam pada ketika tersebut. Nah, dan Sayyidina Ali disuruh oleh Nabi untuk tulis Ibnu Abdullah. Maksud Sayyidina Ali tak padam dengan tangan dia. Mustahil dia akan padam. Kerana apa? Kerana al-adab muqaddam ala littiba'. Faham? Kena mengaji lagi. Puak tu bukannya duk mengajak orang. Mengaji sepatutnya. Bukan setakat ni sampai jihad di Palestin tak ada. Ni orang yang sama. Yang kata salam tadi, dia kata jihad dah tak ada di Palestin. Nah, maksudnya kalau jihad tak ada di Palestin, orang-orang di Palestin yang sedang berjuang untuk nak pertahan negara mereka ni orang-orang yang mati kata. Macam tu. Ini orang yang tak ada jiwa. Hatta dengan umat Islam sendiri pun tak ada jiwa. Boleh sebut macam tu. Kata Palestin tak ada jihad apa, dia kata. Nah. Jadi orang Palestin ni patutnya kena keluar je dari bumi Palestin. Oi, keluar macam tu je. Salah seorang pada guru kami, Syekh Usamah Badi' Saidan, ada di Turki sekarang. Kami pergi ke rumah dia di Turki. Kat rumah dia ada gantung kunci. Kunci lama, umur dah 100 tahun. Gantung kat rumah dia. Saya tanya kat dia, kunci apa dah, Syekh? Ini kunci rumah kami di Palestin, kata dia. Dia orang Palestin. Dia orang Palestin dan pernah duduk di Syria dan kemudian sekarang menetap di Turki. Jadi dia gantung, dia kata kunci ni kami gantung untuk saya pesan ke anak-anak saya. Nanti kalau ada peluang rezeki boleh masuk semula ke Palestin, buka balik rumah kita. Ni kunci dia. Rumah tu tak ada dah. Rumah dah tak ada dah. Mereka dah runtuh dah semua. Cuma kunci ni sebagai simbol. Kunci orang tua-tua daripada dulu ni simpan lagi.
sebagai simbol kata kita akan buka balik kunci tadi. Rumah kita nanti kita akan masuk balik. Rumah kita sekarang diduduki oleh Zionis, oleh orang-orang Yahudi. Mereka duduk dengan rampasan, masuk dengan keadaan tidak ada hormat. Jadi kita akan ambil balik tempat tersebut, kata Syekh kepada anak-anak dia. Sebut macam tu, punya semangat mereka punya tinggi, masya-Allah, tabarakallah, luar biasa. Mai orang-orang macam ni tidak ada lagi jihad di Palestin. Semua ni benda yang sia-sia. Ni mereka kena keluar daripada negara mereka. Weh, ni pondan ke apa ni? Ni perangai mereka. Dan Wahabi sama Wahabi pun tak setuju dalam bab tu. Sebagai Wahabi pun tak setuju tu dengan pernyataan tu. Kerana dia ni lebih Wahabi daripada Wahabi, orang panggil Wahabi yang darkil asfal. Faham? Wahabi peringkat yang paling kerak kali. Ni Wahabi kerak ni paling susah dia. Dia kerah. Lepas tu tak sedap. Ada, tapi bukan semua tak sedap juga. Sebab ada orang suka kerak. Sebab tu dia suka duduk dengan geng tu. Dia suka duduk dengan geng kerak ni. Baik, cukup tu. Walan taf'alu. Lan taf'alu. Tadi kita nak cerita apa tadi? Yang boleh pergi lari sampai ke Wahabi tu. Musailimatil kazzab. Musailimah kazzab ni, nak tengok surah dia buat. Dia pun nak buat surah juga. Dia kata dia boleh buat. Surah-surah dalam Quran, dia kata bukan Quran je boleh buat, bukan Muhammad je boleh buat, dia kata. Sebab saya cerita ni, dan cerita tadi Musailimah pernah jumpa Rasulullah. Dan kemudian dia sombong dengan Nabi SAW. Dia sombong dengan Nabi. Kita tak heran dengan dia tu, kita heran yang ikut dia. Tengok dia kata dia boleh buat ayat juga. Dia buat apa ayat? Ayat surah. Kan dalam Quran ada surah Fil. Dia pun buat surah Fil juga. Al-Fil. Tengok surah dia ni. Tak ada bismillah lah, Al-Fil. Al-Fil. Mal-Fil. Wa ma adraka mal-Fil. Gajah. Apa diakah gajah? Kamu tahukah gajah tu apa? Lahu dhanbun wabil. Dia ada zanabun. Lahu zanabun wabil. Zanab apa dia? Ekor. Wa qurtumun tawil. Cerita pasal gajah pula lah. Ni cerita buku apa ni? Dalam Quran Allah Ta'ala sebut apa ni, macam mana? Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadr khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Kalau kita baca ayat tu, kita dengar ayat tu macam mana? Rasa halawah, rasa sedap, rasa manis. Tapi tengok ayat dia kalau baca. Mal fil, al fil, wa mal fil, wa ma adraka mal fil, lahu dhanabun tawil, wabil, wa khurtumun tawil. Cerita sebenarnya baca buku ensiklopedia. Dia ada apa ni, ekor dia pendek. Lepas tu dia punya belalai dia panjang. Wa inna zalika min khalqi rabbina laqalil. Sikit sangat yang Allah Ta'ala cipta ni gajah ni, tak apa nak banyak. Weh, cerita ni bengong kan. Cerita dia buat surah apa ni? Surah Tahinat pun ada. Wat-tahinati tahna wal ajinati ajna. Cerita pasal ni, pasal adunan tepung. Wal qabizati qubza was saridati sarda wal laqimati laqma. Cerita pasal makanan semua. Ayat ni cerita pasal tepung kena uli. Yang ni cerita pasal sarid makanan Arab. Tak ada apa dia halawah dalam bacaan dia. Lepas tu difda' dia cerita ada surah apa ni? Surah apa ni? Kata ya difda' binta difda'in. Wahai kata, anak kepada dua kata. Mak kata dengan pak kata, keluar anak kata. Apa cerita ni? Lepas tu dia buat ayat Al-Jamahir, dia buat surah Al-Jamahir. Kalau kita inna a'tainakal kautsar, dia tukar inna a'tainakal jamahir fasalli li rabbika wajahir inna syani'aka huwal kafir. Dia tak boleh lari daripada nasaqil Quran, orang panggil. Dia tak boleh lari daripada Quran sebut inna a'tainakal kautsar, ditukar sikit ya inna a'tainakal jamahir. Lepas tu fasalli li rabbika wanhar. Dia wanhar, dia fasalli li rabbika wajahir.
Tukar sikit je. Maksud tak lari daripada Quran. Ini dalil kata apa? Quran telah mengalahkan dia. Kalamullah telah mengalahkan dia. Jadi tadi ayat tadi, inna a'tayna kal kautsar, contoh ayat tadi al-fil wa mal fil tu. Kan? Wa ma adraka mal fil. Macam lebih kurang inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Dia tak lari juga wa ma adraka, tak boleh tinggal ayat depan tu. Dia akan guna juga nasaqil Quran. Di dalil kata apa? Dalil kata mereka telah terkalah dengan Al-Quran itu sendiri. Ada beberapa surah yang dia buat dan kesemuanya menjadi lawak bagi Arab. Arab bila dengar tu jadi kata ni pelawak betul Pak Long ni. Ya. Dia memang pelawak ya. Baik. Iaitu mereka tak akan mampu untuk melakukan apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fattaqun nar. Apa maksud fattaqun nar? Maka hendaklah kamu takut akan neraka dengan beriman dengan Allah taala dan bahawa Quran kalamullah bukan kalam manusia. Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi rahimahullah ketika mana mentafsirkan ayat ni kata beliau, kalau ditanya apa makna disyaratkan dengan ditakutkan neraka dengan penafian ketidakmampuan mereka dengan surah seperti dalam Quran. Kan dalam Quran Allah kata fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar. Kalau kamu tidak mampu membuat seperti mana yang telah diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad dan kamu tak akan mampu, kata Allah, walan taf'alu. Lan, penggunaan lan bukan mesti dengan makna selama-lamanya. Lan dengan makna apa dia? Takkid, penguat, kata tak akan mampu. Faham? Sebab tu kata para masyayikh, penafian dengan lan dengan la lebih kuat kadang-kadang. Contoh dalam Quran Allah Ta'ala kata la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir. Maksud tidak akan sekali seorang tudrikul absar, tak akan mata ni mampu untuk menilai dan juga mensifatkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, la tudrikul absar lagi la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Nah. Jadi perkataan apa dia guna la tudrikul absar. Ramai orang salah bila dia terjemah, dia kata lan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Dia kata lan, selama-lamanya Yahudi tak akan redha dengan kamu. Bukan selama-lamanya. Tak. Sesungguhnya Yahudi tidak redha dengan kamu. Kerana lan bukan dengan makna abadan. Kalau lan nak masuk dengan makna selama-lamanya, dia akan letak di belakang abada, di belakang. Lan tarda abadan. Abadan kena ada kat belakang. Baru dengan makna selama-lamanya. Tapi la tak perlu letak abadan. La tak perlu letak abadan. La cukup dengan la sahaja boleh jadi penguat dah. Untuk mengatakan dengan makna selama-lamanya. Boleh. Jadi lan di sini, lan taf'alu, boleh kita letak tak akan mampu dibuat selama-lamanya. Ataupun dengan maksud juga mereka tak akan boleh buat dengan makna sesungguhnya mereka tak akan mampu boleh buat. Itu maksudnya. Jadi apa makna kamu tak boleh buat ayat kemudian ditakutkan oleh Allah dengan fattaqun nar. Nah, Allah Ta'ala kata, maka berjaga-jagalah kamu. Maka hendaklah kamu takut akan neraka. Tak boleh buat surah, kemudian Allah ancam mereka dengan neraka. Kenapa? Maka kata beliau, jawapannya apa dia? Bahawasanya ketika zahir kelemahan mereka daripada bertentangan dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi maksudnya kalau mereka dah tak mampu nak bertentang dengan Rasulullah, fa illam taf'alu wa lan taf'alu, maka apa yang kena buat? Maka patutlah bagi mereka membenarkan Rasulullah. Dan kamu tak boleh buat macam ayat macam Nabi buat. Kalau kamu kata Nabi buat, kamu tak mampu buat. Jadi apa yang patut kamu buat? Jangan ingkar Nabi, ikut Nabi. Sepatutnya macam tu. Maka kalau tak ikut Nabi, maka lazimlah dengan ingkar tadi siksaan neraka Allah Ta'ala. Jadi kerana itu kata Imam Fakhruddin Ar-Razi rahimahullah, ayat ini padanya ijaz. Padanya ringkas, yang sangat ringkas. Ijaz ni satu bab dalam balaghah. Kalau kita mengaji ilmu balaghah dalam bahasa Arab, maka salah satu babnya adalah al-ijaz. Maka ayat fattaqun nar ni seakan-akan maksud dia apa dia? Maksudnya fatrukul inad, wahai musyrikin, tinggalkan kesombonganmu, tinggalkan pengingkaranmu, dan dengan ingkar tadi akan menyampaikan kamu kepada neraka. Allah Ta'ala sebut terus yang hujung sekali, fatrukun
afattaqun nar. Nampak tak? Ayat ni maksud fattaqun nar apa maksud dia? Maksudnya fatrukul la'inat. Fattaqun nar dengan makna fatrukul la'inat. Wahai musyrikin, wahai munafiqin, maka tinggalkanlah pengingkaranmu terhadap Nabi SAW kerana kamu tak mampu. Bila kamu tak mampu buat macam mana yang kamu cabar kepada Nabi, yang dicabar kepada kamu oleh Allah, dan kamu tak percaya dengan Nabi pada permulaan kerana kamu kata tu rekaan Nabi, kan kamu buat. Kalau kamu tak boleh buat, apa yang patut kamu lakukan? Sepatutnya kamu membenarkan Nabi. Tapi kalau kamu tidak membenarkan Nabi, maka ketika itu siaplah dengan siksaan api neraka Allah Subhanahu wa taala. Nampak tak ringkas ayat Allah Taala? Maka ni dipanggil dalam babu al-ijaz. Ijaz. Baik. Kemudian Allah Taala menyebutkan allati waquduhan nas wal hijarah. Yang menyalanya akan dia manusia kafir dan batu berhala. Ini sangat hangat, bukan seperti api dunia. Ini setengah hangat. Bukan seperti api dunia dinyala dengan kayu. Jadi dalam ayat ni didahulukan manusia sebutannya. Allati waquduhan nasu. Kenapa manusia disebut manusia dulu sebelum batu? Dan manusia yang dimaksudkan sini adalah al-usah minal kafirin wa ghairihim. Iaitu di kalangan orang yang menderhaka kepada Allah Ta'ala, sama ada di kalangan kufar, orang-orang yang kafir, ataupun yang selain daripada mereka, munafik dan seumpamanya. Faham? Jadi an-nas ini bukan dengan maksud seluruh manusia, ya, manusia yang tertentu, iaitu golongan kafir. Seperti yang diterima oleh Syekh, apa dia? Yang menyalanya akan dia manusia kafir. Bukan semua manusia, manusia kafir yang kufur dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu sebab tu didahulukan dengan, kenapa dahulu dengan manusia dulu sebutan? Kerana mereka orang yang berakal. Dan mereka akan merasai kesakitan berbanding batu. Atau yang kedua, kerana bahagian badan manusia lebih banyak untuk menjadi bahan bakar dibandingkan dengan batu. Batu dia ada lapisan batu, ya. Kalau manusia dia ada tulang, dia ada kulit, dia ada daging, dia ada lemak, dia ada urat, dia ada darah, kaza-kaza. Kalau masuk dalam api, maka dia akan lebih berat pada ketika tersebut. Sebab tu bila mana dalam api neraka nanti, orang yang masuk dalam neraka, kulit dia akan jadi balik. Dalam Quran Allah Ta'ala sebut dia akan jadi balik. Apa dia ayat dia, Ilham? Ingat tak dalam Quran Wildan? Kita tengok sembunyi lah belakang Ilham tu, sambil-sambil tu. Ingat tak ayat dia yang Allah Ta'ala tukar balik? Juludan ghaira juludihim. Ada ayat julud lah. Macam nak ingat tu. Ilham, ingat tak? Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nadidat juluduhum badalnahum juludan ghairaha. Itu. Setiap kali nadijat juluduhum, bila dah terbakar isi dia, rapat dah jadi masak, badalnahum juludan ghairaha liyazuqul azab. Ingat dah ayat tu? Ingat? Surah apa? Surah apa, Wildan? Surah Surah Isa. An-Nisa. Surah Isa mereka ona pula. Surah An-Nisa. Baik. Saya baik ingat. Ingat surah apa dah? Dia kalau orang ingat Quran betul. Kalau kata orang sebut sikit ayat je, julud, keluar habis ayat julud semua. Ni pada Pak Isa di Azhar. Kalau kuliah di Tonto, ada satu universiti bahagian Quran. Azhar, bawa Azhar. Ni kalau untuk ambil master dalam Quran. Ada pelajar-pelajar kita di Syubra yang masuk kuliah tersebut. Ni lepas dah habis dah 3 tahun di Syubra, habis degree mereka, mereka akan sambung di universiti tu, di Tonto. Universiti ni dia punya test dia macam tu.
Bawa keluar ayat-ayat julud dalam Quran. Mana ada perkataan julud? Dia keluar semua ayat Quran. Yang ada julud semua dia nak Quran. Dan Quran ni jadi, otak dia jadi macam ensiklopedia lah. Betul. Ni betul hafal. Kadang-kadang ingatlah tu lah. Ingat, tapi bila Tok Guru tanya, lupa. Dia jadi tahayyur. Jadi, mampus. Dia kata, siap. Dia kata, tanya pula. Duduk depan sekali. Memang siap lah, kan? Innal ladzina kafaru bi ayatina saufa nuslihim nar. Ini sungguhnya orang yang kufur dengan ayat-ayat kami, kata Allah, maka akan kami nuslihim nar. Kami akan masukkan mereka dalam neraka, kata Allah, kullama nadijat juluduhum. Bila mana kulit mereka, daging mereka, kulit mereka ni telah masak, badalnahum juludan ghairaha. Kami tukar dengan kulit baru. Kenapa tujuannya? Liyazuqul azab. Untuk bagi mereka rasa azab tadi. Kenapa ditukar kulit baru? Lepas tu kalau orang masuk neraka, duduk lama dalam neraka, tak ada orang boleh kata, dia ada lama Zat dia lama dia mangli. Tak ada mangli dalam neraka. Tahu mangli? Ini bahasa orang Kedah kita lah. Mangli ni maksud dia dah habis lah, tak ada rasa apa. Macam duk main tu ya, dia kata. Supaya orang main kayu, kalau duk buat ni, sampai tangan dah berkematu, dia tak rasa dah tu, serpih-serpih kayu tu, tak ada apa dah. Tak ada dah duk rasa pedih, kena kayu, nak kena cabut, selumbat. Tak ada lah. Tangan dah supaya kayu, tangan dia hanya kayu, sama lebih kurang. Tu kalau sepak orang tu, pergi terus. Pakai mati terus. Ada satu pasukan, tentera Turki Uthmaniyah dulu. Dipanggil Janissary. Janissary ni kira tentera elit dia lah. Yang tentera Sultan Muhammad Al-Fatih ni. Tentera ni, mereka ni tak payah masuk pakai senjata. Dia pakai tangan dia. Tangan dia sepak mati terus. Pok ni dia akan duduk dalam barisan, biasanya pasukan elit, pasukan rahsia. Dia pun akan dihantar masuk ke dalam pasukan musuh. Masuk tak ada senjata. Jadi kalau cek dekat depan pintu masuk, orang cek tak ada senjata apa. Pedang tak ada, pisau tak ada, panah tak ada, apa pun tak ada. Dia bawa tangan dia. Dia pun tak tahu tangan dia tu senjata. Pok ni kalau dia sepak orang, mati terus. Sepak. Apa dia latihan dia, Pak? Latihan dia tiap-tiap hari sepak tu. Kepingan marmar tu. Hak marmar tebal-tebal ni. Sepak tu tiap-tiap hari. Faham? Di dapur. Depa tukang masak. Depa ni kebanyakannya tukang masak. Duduk di dapur, masak. Dan depa punya makanan sehari untuk seorang seekor kambing. Badan dia tak tahu besar mana depa ni. Depa seorang seekor kambing makan. Ini dalam sejarah cerita tentang Janissary. Dia punya sepak tu, tiap-tiap hari kalau tengah masak tu, kira dia punya tempat potong makanan, kan dia punya, orang panggil apa, bekas potong tu, tempat potong tu. Papan potong tu buat daripada besi, daripada batu tu, batu marmar tebal tu. Dia akan sepak tu, sepak tu. Latihan dia yang tu sampai kematu tangan ni, sampai pecah batu tu, tukar batu baru, tak pula sepak lagi sampai pecah batu tu. Bayangkan kalau batu pecah dia sepak, macam mana muka orang kalau dia sepak? Mati. Ni tentera Janissary, tentera Sultan Muhammad Al-Fatih, yang mereka ni dihantar khusus untuk duduk dalam musuh. Duduk dalam musuh, kalau kata kena bunuh, kalau nak kena bunuh musuh tersebut, tak perlu pakai pisau, sepak. Sepak tu bagi jam tu. Bawa ni kalau jumpa harimau dalam hutan, dia sepak harimau pun balik harimau. Bawa ni. Menyelesaikan. Kuat. Dengan apa tu? Dengan latihan. Di tangan dah tak sakit dah. Dalam neraka tak macam tu. Dalam neraka, masuk neraka, ditukarkan badalnahum juludan. Ditukarkan kulit yang baru. Kerana kulit ni tempat rasa. Kulit ni tempat rasa. Semua deria ada kat sini. Panas, sejuk, semua ada kat sini. Jadi bila kulit jadi balik, bakar balik, dia akan mai balik rasa dia. Dah masak dah, tukar kulit baru balik, dia mai rasa balik. Tukar lagi, rasa lagi. Ada yang macam tu. Faham tak? Dan tu akan berterusan sampailah pada waktu yang ditentukan. Kalau musyrikin, kalau kafir, akan duduk selama-lamanya dalam neraka. Selama-lamanya. Bayangkan.
Allah. Moga Allah Ta'ala terus masukkan kita dalam syurga. Amin. Jangan bagi dirasakan kita dengan siksaan neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mana tak ada orang mampu sanggup dengan siksa tadi. Kalau api dunia pun kita tak sanggup, apatah lagi dah dengan api neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak ada orang sanggup. Api dunia ni dah jutaan kali ganda dah dibasuhnya dengan sungai dalam syurga. Tu pun buat turun satu biji sawi saja. Satu biji sawi itu dah dibasuh, tak jadi gunung berapi. Tu baru yang tu. Hak tu ada kat dalam rumah kita ni, hak tu hak biasa lagi tu. Macam mana dengan api neraka? Itu ada seorang wali Allah Ta'ala ketika digoda oleh seorang pelacur untuk berzina, maka dia bakar tangan dia dengan lilin. Dia kata, wahai tangan, kalau kamu mampu tahan api yang aku pasang malam ni, saya akan puaskan kamu. Dia kata, wahai nafsu, dia kata, wahai nafsu, kalau kamu mampu tahan api lilin ni, saya akan puaskan kamu malam. Dah perempuan pelacur tu main duduk dalam gua dia. Dia tengah duduk uzlah. Tiba-tiba kawan tu main konon-kononnya nak main berteduh sebab hujan. Dia pun bagi izin. Dia bagi izin, buka baju habis semua depan dia. Lepas tu goda dia. Tak ada orang waktu tu. Tak ada orang. Kalau dia nak buat, apa orang tak tahu. Tak, tapi dia hamba Allah Ta'ala. Dia tahu Allah Ta'ala tengok dia. Tahu Allah Ta'ala maha mengetahui. Jadi dia pun kata, kalau kata, ya manusia memang ada juga perasaan tu. Dah tak ada orang ni. Ada perasaan tu. Sorban 4 kati pun. Kan, ni kita ni lah. Sorban kalau besar macam ni pun, dah kalau main macam tu, dia dengan Allah Ta'ala waktu tu. Nak tentu. Jadi, bila mana Allahumma salli ala sayyidina, jadi macam tu, perempuan tu duk goda dia, maka dia pasang lilin. Dia kata, wahai nafsu, kalau kamu tahan dengan api ni pada malam ni, saya puaskan kamu malam ni. Tapi kalau kamu tak tahan, kamu sanggup dengan api neraka Allah Ta'ala, dia tahan tangan dia, bakar. Bakar tangan dia sampai terbakar habis ni. Menjerit perempuan tu mati. Mati terus pelacur tu. Tengok, tak pernah tengok orang yang macam ni. Ada orang yang takut dengan Allah sampai tahap macam tu. Tengoklah. Ini ada awliya yang macam tu. Wali-wali Allah Ta'ala yang sampai macam tu sekali Allah Ta'ala jaga mereka. Baik. Nah, ni badan manusia ni, badan yang paling banyak dijadikan bahan bakar api neraka Allah Ta'ala. Yang ketiga, ataupun kerana ianya lebih menakutkan. Kerana dibakar manusia ni lebih menakutkan daripada bakar batu. Kerana sebab tu kalau kita tengok orang yang terbakar, kita akan terbang otak kita. Dan kita akan jadi menggeletar tubuh ketika melihat seorang terbakar. Kemudian bila mana Syekh sebut di sini terjemahan bagi al-hijarah dengan makna batu berhala, ini salah satu daripada terjemahan daripada sebahagian ulama bila kata yang menyalanya akan dia manusia kafir dan batu berhala. Al-hijarah dengan makna batu berhala, bukan sebarang batu. Ini salah satu terjemahan ataupun salah satu tafsiran para ulama yang mengatakan bahawa hijarah, batu-batu yang digunakan dalam api neraka nanti adalah batu-batu berhala. Batu-batu yang dijadikan sebagai sembahan tadi, itu yang akan dipecahkan dan masuk dalam neraka dan akan dibakar bersama dengan penyembah-penyembahnya. Sebahagian lagi ulama mengatakan hijarah dimaksudkan adalah belerang, al-kibrit. Belerang. Jadi dia akan tambah panah lagi. Belerang ni pula sebahagian kata dia lambat panah, tapi dia kekal lama. Dia lambat, kemudian dia kekal lama dan kemudian dia akan susah untuk padam. Jadi waktu tu akan semakin menyeksakan. Dibakar di atas api, kemudian dibakar pula dengan batu, siksaan atas siksaan. Kemudian para ulama bahas tentang bacaan waquduhan nas. Waqudu, jumhur para qurra membaca dengan fathahakan waw, waquduha, dengan makna al-hatab, dengan makna bakaran tersebut. Ini bahan bakar. Jadi kalau dibaca waquduhan nar allati waquduhan nas wal hijarah, yang menyalanya akan dia manusia kafir dan batu berhala. Jadi tuan guru kita Syekh Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Sa'id bin Umar Khatib menterjemahkan waquduha ni dengan maksud apa dia? Bahan bakar. Ini dengan terjemahan jumhur. Jadi jumhur menterjemahkan waquduha dengan makna bahan bakar. Bila kita baca terjemahan dia, yang menyalanya akan dia
manusia kafir. Jadi menyalanya akan dia tadi, manusia kafir, manusia jadi apa? Jadi fa'il. Jadi fa'il kepada bakaran tersebut, membuat dia. Maka di terjemahan yang bertepatan dengan pandangan jumhur para ulama. Jadi maksud dengan bahan bakar, kerana dalam bahasa Arab sebut al-hatab alladhi tuttaqadu bih. Dan juga boleh letak dengan makna masdar. Allati waquduhan nas wal hijarah, ay bermakna Allahumma salli ala sayyidina at-tawaqqud, maksudnya at-tawaqqud, iaitu dengan bermaksud nyalaan. Ini bacaan daripada Al-Imamul Hasan. Al-Imamul Hasan baca dengan apa? Imam Hasanul Basri, Mujahid, Talhah, Abu Haywah dan juga Isa bin Umar Hamdani, mereka membaca dengan wuquduhan nasu. Dia baca wuqud, dhammahkan waw. Jadi ada bacaan allati wuquduhan nas wal hijarah, bukan waquduhan nas. Jadi kalau baca wuqud, maknanya apa dia? Masdar, ai tawaqqud, maksudnya nyalaan api. Tamam. Dan ini perlu kepada takdir. Apa dia? Zu waqud, zu wuqud, maksudnya yang mempunyai nyalaan. Ada juga sebahagian ulama seperti Ubaid ibn Umair membaca dengan waqiduhan nas. Waqid tu, bukan waqudu. Baca waqid dengan makna atau wazan fa'il, waqid fa'il dengan makna hatab. Jadi maknanya sama dengan yang disebut oleh jumhur para mufassirin. Boleh faham ke, tak faham ke? Kata oh ada qiraat rupanya. Ada qiraat bacaan. Jangan kata salah pula. Ada yang baca dengan waquduhan nasu, ada yang baca dengan wuquduhan nasu, ada yang baca waqiduhan nasu. Semuanya qiraat, maksudnya juga disambung riwayat tadi pada Nabi SAW. Cuma qiraat tadi tak disebut dalam sebahagian mufassirin. Ada qiraat tadi qiraat syadz ataupun qiraat yang apa ni, mu'tabar. Tamam. Uiddat lil kafirin, maka maksud daripada disediakan dia, yakni neraka tadi, bagi sekalian orang kafir, diazab padanya. Maka apa maksud uiddat lil kafirin, disiapkan neraka tadi? Ini bermaksud dalil bahawa neraka telah ada pada waktu sekarang. Neraka dah ada. Uiddat lil kafirin maksudnya telah disiapkan neraka, telah disediakan neraka untuk dibakar golongan yang musyrikin, golongan kafirin. Untuk diazab di dalamnya. Ini berbeza dengan Mu'tazilah yang mengatakan bahawa neraka tidak lagi wujud, nanti akan wujud. Tak. Ahli sunnah wal jamaah mengatakan bahawa syurga dan neraka telah wujud sekarang, dan telah ada pada waktu ini. Dah ada dah. Baik. Moga-moga kita dapat memahami ayat ini dengan baik. InsyaAllah minggu hadapan kita sambung pada ayat yang seterusnya. Wa basyiril ladina amanu wa amilus salihati anna lahum jannati tajri min tahtiha al-anhar kullama ruziqu minha min thamaratin rizqa ila akhiril ayat. InsyaAllah pada minggu hadapan.